dianjurkan untuk kita dapat sehingga ke 1960 muka surat hanya dengan tempoh kurang lebih daripada 25 minit sahaja. Baik, alhamdulillah. Baik, setengah jam telah melalui dan insya-Allah Acap live kat Facebook dah. Okey, baik. Allahumma salli alaihi wasallam. Pagi ni kita akan cerita seperti yang saya sebutkan semalam berkaitan bagaimana kaedah mudah ataupun kaedah untuk kita buat solat tahajud. Ramai orang yang hari ni mungkin yang dia tahu solat tahajud, apa itu solat tahajud, tapi tak tahu macam mana cara yang mungkin yang paling simple, yang paling mudah untuk solat tahajud secara sendiri. Sebab sebelum ni saya yakin insya-Allah termasuk dengan saya, kebanyakannya kita pada bulan 10 yang terakhir ni kita akan buat tahajud di masjid ataupun surau. So kita tak duduk pening dah. Tok Imam angkat takbir, kita pun angkat takbir. Tok Imam rokok, kita rokok. Tok Imam sujud, kita sujud. Tok Imam lena, kita pun lena. Kan? Tapi tahun ni sedikit berbeza. Allah takdirkan kita lah kena jadi Tok Imam dia, kita lah kena jadi makmum dia. Kalau jadi makmum pun makmum kepada suami kita. Jarang kita jadi makmum kepada suami orang lain. Takkan jiran sebelah mai rumah aku, mai ketuk pintu kita, jom mayang dia, pelik pula. Maka bila keadaan yang sebegini, sudah pastilah satu bentuk perkara yang perlu kita ambil faham. Sebab kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, 4 benda yang kena ada kepada seorang manusia disebut dalam kitab Ihya. Yang pertama kena ada iman, yang kedua kena ada ilmu. Selepas ada ilmu barulah mudah untuk seseorang itu beramal. Setelah adanya amal barulah mudah untuk mohon kepada Allah agar didatangkan dengan keikhlasan. Mana mungkin orang yang boleh beramal tanpa ilmu, dan mana mungkin orang itu boleh dalam keadaan dia mengaku berilmu tanpa dalam kehidupan dia adanya amal. Maka this is compliant within each other, sama dengan ilmu dan juga beramal. Dan orang yang beramal itu sudah pastilah insya-Allah mudah-mudahan dia berilmu. Jadi kita menambah ilmu barulah mudah untuk kita beramal insya-Allah lepas ni. Saya yakin sekali lagi mungkin ada yang nak sediakan makanan, sahur dan sebagainya. Dalam fasa-fasa tu carilah waktu, mungkin dah letak ayam dalam periuk, dalam kuali tu, cepat-cepat sembahyang tahajud 2 rakaat. Ayam tak lari dah, confirm duduk dalam tu dah. Ayam tu dah arwah kan. Biar dia duduk dalam tu senyap-senyap, slowkan api, kita sembahyang 2 rakaat. Sebab kadar yang insya-Allah saya akan bagikan dengan cara yang mudah dalam bab solat tahajud untuk kita semua pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan, pertamanya pada saya sendiri insya-Allah, kekuatan maksudnya bila kita bangun pagi tu sibuk tara mana pun kita usahakan 2 rakaat tu dapat. Sebab orang nak faham kalau tahajud ni nak kena bangun awal sangat ke macam mana, orang confuse kat situ. Sedangkan tahajud ini sesimpel yang boleh untuk kita laksanakan. Semudah yang boleh untuk kita sama-sama ambil manfaat daripada solat tahajud. Jangan memudahkan. Islam tu agama yang mudah, bukan agama yang menyusahkan. Baik, macam mana kaedah dia? Baik, yang pertama kita fahami dulu solat tahajud ni apa. Maka yang pertama, solat tahajud adalah solat yang dilaksanakan setelah bangun tidur. Sebab tu disebutkan dalam kebahagian besar daripada ulama dalam mazhab Syafi'i menyebutkan untuk mendapatkan tiket ataupun lesen untuk solat tahajud mestilah tidur yang walaupun dengan kadar yang seketika. Maksudnya tuan-tuan pernah tak tuan-tuan sandar, tu terlena sekejap, walaupun sekejap. Walaupun sekejap maka dah dikira sebagai tidur. Afdalnya dibuat secara bersendirian. Salat sunat tahajud afdal. Apa makna afdal ni? Maksud yang lebih baik. Kalau kita tengok, maksudnya kalau ada 2 pilihan A dengan B, yang afdalnya A, maksudnya kita akan pilih yang A lah. Kalau makan nasi berlauk ke tak berlauk yang afdal? Afdalnya berlauk lah, baru sedap sikit. Kan? Maka sama dalam solat tahajud, maka afdalnya dibuat secara bersendirian sebab sabit daripada perbuatan yang baginda Nabi SAW buat. Maka itu yang pertama kita kena faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi keadaan kita sekarang, contohnya kita suami isteri, janganlah duk buat lone ranger pula. Sayang, saya jangan duk ikut. Sekejap lagi abang Tibet yang ikut. Tak. Kalau kita suami isteri, buatlah suami isteri. Maka afdalnya ketika tu pada pasangan suami isteri adalah dibuat bersama-sama. Cuma pada hal keadaan yang kalau kita ni sendirian, maka buat seorang-seorang. Itu dari segi solat tahajud tu sendiri. Dan solat tahajud, solat sunat ini amat dituntut dan sangat baik dilakukan ibadah, yakni tambahan.
Ini dilebihkanlah. Sebab Rasulullah SAW dan juga sebahagian daripada kalangan sahabat tidak pernah meninggalkan solat tahajud. Sahabat-sahabat Nabi tak pernah tinggalkan solat tahajud. Kagum kita. Kita dengan solat tahajud, solat subuh pun kadang-kadang meninggal. Berdasarkan dalil daripada Al-Quran, daripada surah Al-Isra ayat 79. Surah Isra ayat 79 boleh buka. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada sebahagian malam hari bersalat tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat surah Isra ayat 79. Ini dalil berkaitan salat tahajud. 79 surah Isra. Disebut dengan apa? Dan pada sebahagian malam, pada sebahagian malam tu 1/3 ataupun 2/3 malam hari, bersalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Maksudnya dia bukan satu bentuk kewajipan, dia merupakan satu bentuk pilihan, ataupun disebut dengan, kalau kita ni bahasanya adalah sunat, yang sangat dituntut. Sebab baginda Nabi SAW seumur hidup Nabi tak pernah tinggalkan solat tahajud. Kita tak pernah meninggalkan tidur yang terkejut, tak bangun-bangun. Dan berdasarkan dalil yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat kamu di tempat yang terpuji. Mudah-mudahan dengan asbab daripada salat kita, dengan asbab tahajud kita, mengangkat martabat tuan-tuan dan saya ni mahmuda, menjadi daripada kalangan orang-orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Dan berdasarkan dalil daripada riwayat Imam Tirmizi, saya baca mahfuz dia, kata Nabi SAW, kerjakanlah salat malam, sebab itu adalah kebiasaan orang-orang yang salihin sebelum daripada kamu. Menunjukkan pensyariatan kepada umat-umat yang terdahulu sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW, kelaziman tanda kehambaan itu, atau menjadi adat kepada orang yang terdahulu di antara ibadah yang mereka tidak akan tinggalkan adalah dengan solat malam. Solat malam. Maka kita ni dah lah sebelum ni tak apa nak soleh dah. Maka sekarang ni kita nak jadi soleh, maka kita usahakan untuk memaksa diri untuk bangun solat malam. Saya yakin ni 300 orang yang duduk dalam Zoom sama dengan 4am Club yang berdaftar 500 orang. Tapi cuba tuan-tuan tengok dalam keadaan berbayar, maka masih ada lagi lebih kurang 40% ke 30% yang still tak mampu bagi komitmen. Tu kalau tuan-tuan boleh bayang, kalau buat free tuan-tuan meninggal saya, tuan-tuan memang saya bercakap seorang-seorang lah. Saya bercakap dengan Ustaz Ashraf Naim, Ustaz Ashraf Naim baca Quran kat saya perasan. Kalau bukan, ini pengalaman lah, bila kita buat cuma dia di segi penghargaannya akan kurang sikit. Dia berkata lain sangkut-sangkut sikit. Sana dia pakai adjust. Line kita ke apa slow? Oh, line kita. Okey. Okey dah okey tuan-tuan. Minta maaf lah line Cak Ayam. Saya tim akan tengah adjust. Minta semua adjust, masuk keluar, jangan pakai internet. Dengan pakai internet office. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suara okey, video je sangkut. Tak apa, video tu abaikanlah, yang penting dengar suara dulu. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka saat kita yang disebutkan dengan tahajud ini, itu adalah tanda kehambaan daripada golongan orang yang soleh. Betul saya kata kita cuba paksa diri untuk jadi baik pada waktu pagi ni, dan insya-Allah pada sampailah pengakhiran hayat, insya-Allah mudah-mudahan. Dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebagai penebus segala amalan buruk ataupun perbuatan-perbuatan dosa. Dengan asbab bangun tahajud itu, dia menjadi penebus kepada amalan buruk. Mungkin akhlak buruk kita, benda-benda yang tak baik, mazmumah, sifat-sifat buruk, hasad, dengki, duk kerja nak bergaduh dengan orang, berkeli dengan orang, siang kerja duk membawang orang. Dan maka dengan asbab tahajud itu Allah akan mendidik jiwa daripada melakukan perkara-perkara fahsya dan juga mungkar. Dan daripada itu juga menghalangi daripada penyakit daripada tubuh badan. Ni menjadi dalil mengatakan solat tahajud memelihara seseorang itu dalam keadaan suara jadi robot, dia berkata. Minta maaf tuan-tuan.
Ini teknikal baru. Kemarin kita terputus, hari ni dia buat bagi sangkut-sangkut pula. Sat, team adjust. Itulah. Kita cuba adjust mana platform yang terbaik. Suara putus-putus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey ke tuan? Ha? Okey dah? Okey? Okey ya? Suara okey ya? Alamak, langsung tak dengar dah. Hang terus, Allah Akbar, tak ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hilang dari radar. Dia berkata, okey dah kita. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan dengar? Boleh lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hoi. Ingatkan Ramadan ni setan kena ikat. Ada juga. Nah, dia kacau internet. Nah, baik Intan. InsyaAllah kita ada lebih kurang 15 ke 20 minit lagi. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا. Akan manfaat insya-Allah. Di Facebook daripada Ajai. Okey ya. Okey baik. Allahumma salli ala Muhammad. Dan sedikit untuk kita ambil sedikit kefahaman daripada tahajud itu sendiri. Apa niat solat tahajud? Apa niat solat tahajud? Usalli sunnatan tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Ataupun dalam bahasa Melayu, sahaja aku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bahasa Melayu pun boleh, jangan duk susah hati. Jangan duk ustaz saya dah duk hafal dah 6 hari duk hafal niat nak solat tahajud. Sedang-sedang dah habis dah Ramadan. Duk hafal niat kita seorang. Bahasa Melayu pun tak ada masalah. Usalli sunnatan tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku bersolat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, apa bacaannya? Bacaannya tidak diwajibkan dengan mana-mana pun. Melainkan macam yang asas rukun qaulinya surah Fatihah itu wajib. Dan pada rakaat yang selepas daripada suratul Fatihah tidak ada satu pun kewajipan yang perlu kita kena baca. Boleh pilih. Kalau guru saya, dia banyak minta dibacakan dengan ayatul kursi. Kalau ada waktu yang panjang, ayat kursi itu boleh buat dengan 7 kali. Macam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Ulang 7 kali. Kalau ada kemampuan. Kalau tak ada, tiba sekali pun tak ada masalah. Ataupun bolehlah diambil dengan mana-mana surah pilihan daripada 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Dia kata, ustaz, saya rajin ustaz pagi ni. Saya ingat saya nak baca surah Baqarah. 3 juzuk nak balas. Boleh tuan-tuan. Saja nak buat rajin sikit. Boleh. Kalau tuan-tuan boleh buat tu kira wali tu. Kan? Kita try nak buat baca satu muka surat pun rasa macam kemas dah. Ni boleh baca sampai 60 muka surat tu kira Allah kalau mati tu insya-Allah mudah-mudahan masuk syurga lah. Insya-Allah mudah-mudahan. Maka tidak ada satu kewajipan pun boleh pilih mana-mana surah. Cuma kalau tanya saya boleh baca daripada ayatul kursi. Adapun pada rakaat yang kedua pun sama, boleh pilih mana-mana surah. Cuma boleh dibacakan dengan surah Al-Ikhlas. Boleh ambil angka. Kalau nak buat sekali boleh, 3 kali boleh, 7 kali pun boleh, 11 kali pun boleh. Tak ada masalah. Cuma sebaik-baiknya kata para ulama, bila melibatkan solat sunat tahajud, afdal kepada kita membuat 4 rakaat 2 salam. Saya ulang, untuk nak buat sembahyang tahajud, afdal. Ni tak wajib. Kalau nak buat 2 rakaat pun boleh. Tak ada masalah. Yang afdal dengan bilangannya 4 rakaat 2 kali bagi salam. Macam masa tarawih itulah. Buat 4 rakaat 2 kali bagi salam. Itu rakaat yang seterusnya boleh baca surah Kafirun, dan yang kedua rakaat yang keempat boleh baca daripada surah Al-Ikhlas. Cuma dalam hadis, dengar, yang ni dalil berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi SAW suka dalam solat tahajud Nabi suka membacakan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Imran. Kalau Nabi SAW, Nabi sendiri, Nabi suka baca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Imran. Adakah wajib? Jawapannya tidak. Cuma ini adalah kelaziman yang Nabi SAW suka buat. Di antaranya ayat Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab tu. Dan sampailah 10 yang terakhir Nabi suka baca. Maka nak mengambil sunnah boleh ambil yang tu. Boleh. Baik, apa doa yang dibaca pada sujud yang terakhir? Maksudnya ketika sujud yang terakhir. Sujud terakhir tu lepas sujud tu bangun tahiyat akhir dah.
Sujud yang terakhir. Ada satu hadis disebut kenapa pada sujud yang terakhir dianjurkan untuk kita berdoa. Di antaranya disebabkan di antara waktu yang paling taqarrub ila Allah, yang paling dekat kita dengan Allah berdasarkan daripada hadis adalah waktu ketika kita bersujud. Maksudnya bila tuan-tuan dan saya bersujud itulah waktu yang paling connecting, yang paling dekat jaraknya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana? Okey, maksudnya kita duduk waktu sujud itulah. Apa doa dia? Okey, tulis doa ni. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ini di antara doa dia. Tuan-tuan boleh lagi, tuan-tuan boleh habis sesi ni, tuan-tuan boleh search je doa sujud akhir tahajud. Biasanya keluar Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Apa makna wahai Tuhanku, masukkanlah daku ke dalam urusan agamaku yang kemasukannya yang benar. Kita minta ya Allah pilihlah kita ni duduk atas jalan landasan yang benar dalam kita beragama, serta keluarkanlah daku daripada dengan cara yang benar dan lagi mulia. Biasanya doa ni dibacakan juga ketika istikharah. Ataupun doa ni jadi sunat kepada kita ketika kita bernikah. Kita akan baca di bahagian ubun-ubun isteri itu, pegang di bahagian kepala dia, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Minta kebaikan pada agama dia, daripada agama kita, minta dijauhkan keburukan dia daripada keburukan kita juga. Baca 3 kali kalau boleh. Tidak menjadi kewajipan pun nak baca doa ni. Cuma pada yang boleh menghafal, hafallah. Sebab kalau malulah kita sembahyang tahajud, main lenggang kakung sampai tak ada persediaan kan. Lagu tak tuntuang kita hafal, lagu Blackpink boleh hafal kan. Tut tu kan. Lepas tu lagu apa Monkey Dance pun boleh hafal kan. So takkanlah doa yang sependek macam ni kita tak boleh baca. Baik, kalau siapa yang tak tahu, dia kata ustaz, saya dah try hafal ustaz, sel-sel otak saya tak bersambung ustaz. Maka amalkan, saya rasa satu daripada doa Nabi Yunus alaihi salam, yang doa ni insya-Allah semua ingat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kita mengakui bahawa kita ni hamba yang menzalimi diri dan mungkin pernah menzalimi orang lain. Meletakkan kehambaan kita, rendah dirinya. Sebenarnya kita bukan rendah diri, memang kita tak ada apa pun dengan Allah. Sebab dia bukan pilihan, dia tu adalah kewajipan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik, ada orang kata kalau baca dalam bahasa kita, boleh ke ustaz? Kalau dalam sujud yang terakhir, tidak boleh. Kalau dilafazkan dengan bahasa Melayu, dia boleh buat lok-lak. Ya Allah, bagilah sahak pagi ni ada lok ayam yang bini aku buat sedap sikit, ya Allah. Dia bubuh bahasa Melayu, maka automatik terbatal solatnya. Melainkan diniatkan dalam hati saja. Didatangkan dalam hati. Kalau keluar dengan lafaz, batal sembahyang. Walaupun bahasa Melayu, sempuannya duduk dalam doa tu, ya Allah, aku merayu padamu, ya Allah, menangis-nangis, keluar ayat ingui. Tuan-tuan dapat ayat ingui je lah pagi tu. Sebab apa? Solatnya telah terbatal. Tetapi kalau dalam hati ya Allah, dan niatlah hati, ya Allah, aku ada masalah, ya Allah, bisnes aku ada masalah, ya Allah, staff aku buat panggil, ya Allah, suami aku susah nak bangun, ya Allah, aku dah buah ayak, ya Allah, dia bangun, dia marah aku, ya Allah, aku ajak sungguh, kan, ya Allah, lembutkan hati dia, ya Allah. Kita minta kepada Allah, mengadu kepada Allah dalam hati, tak apa. Cuma macam mana cara yang mungkin kita boleh buat? Cuma ada pendapat ulama yang mengatakan hatta dalam hati pun jangan didatangkan dengan bahasa Melayu. Baik, yang paling selamat boleh buat apa? Ataupun doa yang ketiga. Maksudnya tadi Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni, itu kita tak boleh nak hafal dah. Dah cuba tak boleh juga, tak apa. Pagi ni kita nak buat apa? Nak la ilaha illa anta tu pun tak apa nak ingat sangat. Tuan-tuan, satu doa yang diamalkan, yang diajarkan di dalam Al-Quran juga. Doa ni kata Sayyidina Anas bin Malik, doa yang paling banyak dia dengar Nabi baca ketika Nabi duduk di antara tawaf rukun Yamani menuju ke Hajarul Aswad. Kalau kita buat umrah, kita buat haji kan, di antara Kaabah tu ada rukun Yamani. Sebelum sampai ke Hajarul Aswad, penjuru tu dia panggil rukun Yamani, pi ke Hajarul Aswad tu. Barulah hijrah Ismail apa semua tu kan.
Maka di situ kata Sayyidina Anas bin Malik, doa yang paling banyak aku dengar Nabi baca apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tu doa yang paling banyak Nabi baca. Dan saya yakin doa ni semua orang ingat. Ya, minta ya Allah diberikan kebaikan dunia dan berikan kebaikan akhirat. Kata guru kami, dia kata kalau hampa ni tak reti sangat nak apa doa apa, ulang doa ni pun dah cukup baik, dah cukup bermanfaat. Ana maka ulang tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Kita minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Insya-Allah Allah faham apa yang kita nak, apa yang kita hajatkan. Baik, pada siapa yang buat sembahyang tahajud, dia kata ustaz, tapi kami memang ada hajat betul-betul. Hajat tu memang dalam bahasa Melayu. Nah, tak boleh convert bahasa lain ustaz. Kalau convert bahasa lain ustaz, jam. Nah, maka nak buat macam mana? Baik, sujud yang terakhir bangun. Nah, bangun, bangun Allahumma shalli sama, baca tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir. Tuan-tuan insya-Allah esok atau lusa saya akan ijazahkan kepada tuan-tuan doa ketika tahiyat akhir. Tuan-tuan nak doa ketika tahiyat akhir. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan dalam Sahih Bukhari. Doa ni saya dapat pada guru saya, Habib, seorang guru saya datang di Malaysia, Habib Hussein datang ketika tu minta doa ni, saya dapatlah amalan ni. Yang Nabi kata Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrab. Ini doa yang Nabi baca ketika tahiyat akhir. Nanti saya akan ijazahkan kepada tuan esok ataupun lusa insya-Allah. Selesai bagi saja salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai dia bagi salam, maka kita sujud di luar salat. Maksudnya bagi salam terus sujud pula. Maksudnya sujud di luar salat adalah sujud yang tidak dia tertakluk kepada terma dan syarat ketika rukun salat. Maksudnya sujud tu dah tak dikira dalam salat, luar salat. Maka nak buat dalam bahasa Siam boleh. Saja nak buat bahasa Siam. Nang kuti nang kui putu kui ke apa boleh. Dengan apa bahasa pun boleh. Apa tu dia kata ustaz, saya baru tengok cerita Hindustan hari ni, saya nak try doa dalam bahasa Hindustan, boleh juga. Nak buat bahasa Melayu pun tak ada masalah. Bahasa Kedah, ya Allah. Ya Allah, anakku loklak, ya Allah. Suami aku pun loklak, ya Allah. Panggil depa huduh, ya Allah. Aku geram, ya Allah. Aku gerak depa bagu ni, dia buat ketegak, ya Allah. Boleh, tak ada bahasa masalah. Sebab itu adalah doa di luar daripada salat. Cuma dari segi fadilat tidaklah sama ketika dalam solat, tetapi ala kulli hal tetap dalam keadaan kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ustaz, saya nak doa bahasa KL dia ustaz. Boleh. Ya Allah, kita orang ya Allah dalam family ni Allah macam-macam ujian ya Allah. Ya Allah, isteri saya ya Allah hari-hari tengok cerita Hindustan ya Allah. Saya penatlah ya Allah. Boleh. Ataupun nak buat dalam bahasa Terengganu, boleh. Ya Allah, berat nanang dah ni ya Allah. Dok buat cetong dah tengok muka tok laki. Berat dah tengok muka dia, dok uruk dah. Kita ajak umur je mayang, dok mayang. Bahasa tahu, bahasa benda kau. Boleh cakap, tak masalah. So boleh tak ada masalah. Ini bahasa pun dengan syarat kita minta letakkan dalam diri betul-betul permintaan kita kepada Allah. Allah faham semua bahasa kita. Maksudnya sujud di luar solat. Maka sebab tu kena faham tahajud dia tidak tertakluk ataupun termaktub dengan syarat-syarat tertentu, melainkan ada doa-doa yang diajarkan oleh para ulama. Contohnya Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Itu panjang sikit. Walakal hamdu laka malakul samawati wal ardi wa man fihinna. Itu ada doa yang agak panjang, doa sembahyang untuk solat tahajud. Maksudnya saya yakin tuan-tuan semua dah faham tahajud ini. Tuan-tuan nak baca qul huwallah ulang 4 kali pun boleh. Tak mau baca pun boleh. Habis. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maksudnya habis baca surah Fatihah tu penyegar sangat. Allahu Akbar pun boleh. Dah dikira sah. Cuma nampak macam uduh sangatlah panggil kita kalau buat panggil macam tu kan. Ada surah-surah pendek kita pilihlah insya-Allah. Jadi faham? Hari pagi ni kita dah faham tentang sedikit kaifiat dan fadilat untuk solat sunat tahajud. Dan saya doakan start daripada esok tuan-tuan carilah. Tadi doa masa sujud berapa kali? Boleh berapa kali pun boleh. Ni Nuar tanya di grup Zoom kita, nak buat berapa kali bacaan? Boleh mengulangi banyak kali. Cuma guru saya kata angka yang paling afdal adalah 40.
Angka yang paling afdal adalah 40. To the maximum boleh buat 40. Ustaz, saya tak sempat lah Ustaz nak sahur dah. Kalau buat 40 pakai saya sahur dengan sembahyang tahajud ni, tak ada nak makan apa. Maka dibolehkan ambil 3, boleh buat 7, boleh buat 9, boleh buat 11. Sebaiknya ambil dengan angka ganjil. Angka-angka ganjil tu macam kita pagi ni lah. Sebab tu pendapat yang kuat mengatakan Lailatul Qadar akan berlaku pada malam-malam ganjil. Maka usahakan. Jadi, okey baik, tuan-tuan, saya ucapkan tahniah untuk pagi ni. Untuk makluman, pagi tadi ada orang tanya kenapa tidak di-livekan di Facebook untuk bacaan Quran. Baik, kita eksklusifkan bacaan Quran untuk siapa yang masuk, yang subscribe 4am Club. Itu adalah keistimewaan yang siapa yang subscribe lah. Cuma live pada tazkirah dan juga zikir munajat kita akan publikkan kepada orang ramai. Kepada orang ramai lah secara khususnya insya-Allah. Dan untuk makluman tuan-tuan, setiap hari saya akan pilih seorang pemenang yang bantu untuk buat posting terbaik untuk momen 4am Club kita. Alhamdulillah kita dah berlaku pertambahan sekali ganda. Semalam kita cuma ada 150 orang dalam grup Zoom, dalam grup Zoom kita. Tapi Zoom apa aku sebut aku tak tahu dah. Dalam grup Zoom kita malam 150 orang, pagi ni kita mencecah 300 orang dah dalam grup Zoom. Yang ni grup tertutup lah, masuk yang subscribe. Dan di Facebook 300 orang, maksudnya pagi ni saja kita ada lebih kurang hampir 600 orang yang bersama-sama kita untuk perjuangan 4am Club dan berlaku pertambahan sekali ganda. Saya ucapkan tahniah dan saya janjikan dah kemarin saya akan pilih seorang pemenang untuk saya hadiahkan RM RM1,000 dengan posting yang terbaik. Saya nak minta staff tolong hantar kat WhatsApp saya link. Tuan-tuan tengok post dia sangat baik. Saya baca semalam pun memang masuk sampai dalam hati, menangis-nangis, seronok. Berguling-guling saya baca dia punya post tu, memang sangat sampai lah. Minta Ustaz bagi link Nadira. Bagi kat live chat tu. Boleh tekan terus ya. Nama dia yang berjaya menang, nama dia adalah Puan Nurul Hida, Nurul Husnida. Maka automatik dia akan dapat pada pagi ni RM RM1,000. RM1,000 duit raya lah, kira boleh beli tak nanah banyak-banyak, sedekah kat jiran-jiran, dia pun beli terai lansiak banyak-banyak sikit biar sampai merenda sampai keluar. Alang-alang nak beli. Jadi insya-Allah Puan Nurul Husnida, saya nak tunggu link daripada staff untuk kita buka. Tuan-tuan tengok post dia memang dahsyat. Ni orang yang pandai menulis copywriting ni. Dekat mana? Cek Zoom Okey, dia dah bagi dah. Saya akan buka share screen. Saya izin untuk share screen. Boleh ya? Saya boleh. Okey ya. Okey, tuan-tuan tengok post dia, masya-Allah. Dan tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan masih boleh dapat sebab setiap hari sampai malam yang terakhir saya buat setiap hari kita akan bagi RM1,000 kepada seorang. Dan malam yang terakhir kita akan bagi RM10,000. RM10,000 tu kira hak tak menikah boleh menikah, yang dah menikah boleh buat macam-macam. RM10,000 tu hangpa boleh pergi honeymoon. Ni adalah post dia, tuan-tuan boleh follow dia, Puan Nurul Husnida. Dia ada bersama kita kan pagi ni. Minta Puan Nurul Husnida kalau ada bersama kita ni, kalau tak hadiah ni kita tarik bagi kat orang pada muka. Siapa suruh tak bangun. Puan Nurul Husnida ni di antara post dia, tuan boleh tengoklah apa yang dia share tentang perjalanan dan sebagainya, perjalanan 4am Club kita, alhamdulillah. So Puan Nurul Husnida, tahniah diucapkan untuk RM1,000 untuk pagi ni, masya-Allah. Dan saya cabar dirilah dalam bab ni, untuk saya sendiri pun nak belajar sedekah. So kita belajar dengan nilai macam ni. Dan tuan-tuan terus terang, kemarin saya niat sedekah untuk RM1,000. Allah takdirkan kemarin dalam stock market saya untung hampir lebih daripada RM15,000. Tu saya syok pula. Tu saya tanya Ting kalau nak tambah lagi boleh tak? Maksudnya sehari bagi RM10,000 ke? Dan saya masuk satu grup, ada satu grup coaching. Kami setiap hari kita, ni bukan nak cerita kebaikan saya baik sangat tak. Cuma nak cerita untuk mudah-mudahan tuan-tuan dapat semangat yang sama. Saya paksa diri untuk saya keluarkan sehari RM10,000 pula. Sehari RM10,000. Tapi saya yakin insya-Allah Allah akan ganti dengan sifir yang lain. Tak apa, tuan-tuan cari bahagian tuan-tuan dengan kadar kemampuan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh mampu 100. Kan? Contoh tuan-tuan, insya-Allah untuk dana pembangunan. Kata ustaz, kami nak setiap hari kami nak bagi sehari RM10. Boleh, tak ada masalah. Untuk makluman insya-Allah bagi RM1,000 kepada seorang. Dan malam yang terakhir kita akan bagi, saya dah sign kontrak untuk pembinaan tahfiz kita untuk boleh menampung hampir
200 orang dalam Kayaknya satu masa. perjalanan point Sebab kita pending Alhamdulillah, nak masuk. So Puan Nurul Husnida, tahniah diucapkan kita untuk hanya boleh memuatkan sekitar 1030 orang saja sekarang. kebaikan So, saya insyaAllah baik lepas sangat Ramadan tau. saya akan Nak jalan cerita projek projek tu dah sekarang dah berjalan dah. Dan malam yang terakhir kita akan bagi siapa yang nak berhajat nak mennyumbang, jom boleh seorang RM10 pun tak ada masalah. Tak ada isu apa pun, saja tidak wajib dengan sebab kita pending nak masuk. So Puan Nurul Husnida, tahniah diucapkan untuk sama-sama kita kebaikan saya lepas Ramadan. Saya yakin dalam projek tu sekarang dah berjalan dah. Dan malam yang terakhir kita akan bagi siapa yang nak berhajat nak menyumbang, jom boleh seorang RM10 pun tak ada masalah. Tak ada isu apa pun, saja tidak wajib dengan jadi Puan Nurul Husnida, tahniah diucapkan, boleh saya bagi lepas nak Puan Nurul Husnida. Kau ada makan dah. Oh, tak ada makan saya lepas Ramadan. Saya yakin dalam projek tu sekarang dah berjalan dah. Dan malam yang terakhir kita akan bagi siapa yang nak berhajat nak menyumbang, jom boleh seorang RM10 pun tak ada masalah. Tak ada isu apa pun. Dan tuan-tuan semua yang duduk di Facebook dan Puan Nurul Husnida, tahniah diucapkan, boleh saya bagi lepas nak Puan Nurul Husnida. Pagi ni buat post sharing yang terbaik, tulis dengan hati. Saya yakin insya-Allah jadi akan ada malam yang terakhir kita akan bagi siapa yang nak berhajat nak menyumbang, jom boleh seorang RM10 bahasa siap masalah terjemahan dan tuan-tuan semua yang duduk di Facebook dan Puan Nurul Husnida, tahniah diucapkan, boleh insya-Allah esok pagi ni buat post sharing yang terbaik, tulis dengan hati yang terbaik. Jadi akan ada malam yang terakhir boleh kita berhajat nak menyumbang. Adakah wajib kita sembahyang saja? Wajib kita hanya membaca Quran. Tuan semua yang wajib kita sembahyang dan Puan Nurul Husnida bincang dengan saya insya-Allah esok pagi ni buat post sharing yang terbaik, tulis dengan hati yang terbaik. Jadi akan ada malam yang terakhir boleh kita berhajat nak menyumbang. Adakah wajib kita sembahyang saja? Wajib kita hanya membaca Quran. Tuan semua yang wajib kita sembahyang dan Puan Nurul Husnida bincang dengan saya insya-Allah esok pagi ni buat post sharing yang terbaik, tulis dengan hati yang terbaik. Jadi akan ada malam yang terakhir boleh kita berhajat nak menyumbang. Adakah wajib kita sembahyang saja? Wajib kita hanya membaca Quran. Tuan semua yang wajib kita sembahyang dan Puan Nurul Husnida bincang dengan saya insya-Allah esok pagi ni buat post sharing yang terbaik, tulis dengan hati yang terbaik. Jadi akan ada malam yang terakhir boleh kita berhajat nak menyumbang. Adakah wajib kita sembahyang saja? Wajib kita hanya membaca Quran. Tuan semua yang wajib kita sembahyang dan Puan Nurul Husnida bincang dengan saya insya-Allah esok pagi ni buat post sharing yang terbaik, tulis dengan hati yang terbaik. Jadi akan ada malam yang terakhir boleh kita berhajat nak menyumbang. Adakah wajib kita sembahyang saja? Wajib kita hanya membaca Quran. Tuan semua yang wajib kita sembahyang dan Puan Nurul Husnida bincang dengan saya insya-Allah esok pagi ni buat post sharing yang terbaik, tulis dengan hati yang terbaik. Jadi akan ada malam yang terakhir boleh kita berhajat nak menyumbang. Adakah wajib kita sembahyang saja? Wajib kita hanya membaca Quran. Tuan semua yang wajib kita sembahyang dan Puan Nurul Husnida bincang dengan saya insya-Allah esok pagi ni buat post sharing yang terbaik, tulis dengan hati yang terbaik. Jadi akan ada malam yang terakhir boleh kita berhajat nak menyumbang. Adakah wajib kita sembahyang saja? Wajib kita hanya membaca Quran. Tuan semua yang wajib kita sembahyang dan Puan Nurul Husnida bincang dengan saya insya-Allah esok pagi ni buat post sharing yang terbaik, tulis dengan hati yang terbaik. Jadi akan ada malam yang terakhir boleh kita berhajat nak menyumbang. Adakah wajib kita sembahyang saja? Wajib kita hanya membaca Quran. Tuan semua yang wajib kita sembahyang dan Puan Nurul Husnida bincang dengan saya insya-Allah esok pagi ni buat post sharing yang terbaik, tulis dengan hati yang terbaik. Jadi akan ada malam yang terakhir boleh kita berhajat nak menyumbang. Adakah wajib kita sembahyang saja? Wajib kita hanya membaca Quran. Tuan semua yang wajib kita sembahyang dan Puan Nurul Husnida bincang dengan saya insya-Allah esok pagi ni buat post sharing yang terbaik, tulis dengan hati yang terbaik. Jadi akan ada malam yang terakhir boleh kita berhajat nak menyumbang. Adakah wajib kita sembahyang saja? Wajib kita hanya membaca Quran. Tuan semua yang wajib kita sembahyang dan Puan Nurul Husnida bincang dengan saya insya-Allah esok pagi ni buat post sharing yang terbaik, tulis dengan hati yang terbaik. Jadi akan ada malam yang terakhir boleh kita berhajat nak menyumbang. Adakah wajib kita sembahyang saja? Wajib kita hanya membaca Quran. Tuan semua yang wajib kita sembahyang dan Puan Nurul Husnida bincang dengan saya insya-Allah esok pagi ni buat post sharing yang terbaik, tulis dengan hati yang terbaik. Jadi akan ada malam yang terakhir boleh kita berhajat nak menyumbang. Adakah wajib kita sembahyang saja? Wajib kita hanya membaca Quran.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله Kau maha mendengar, maha melihat, tiada tersembunyi dosaku dicatat, maksiat diulang walau dah bertaubat, taat makin kurang dosa kian lebar. Tetapi ku sadar, yakin dan beriman, rahmatmu ya Rahman umpama lautan, jika diminum seluruh ciptaan, tidak akan berkurang bahkan mengenyangkan. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sifatmu ya Allah gemar membalaskan sesuatu yang buruk dengan kebaikan. Hamba rasa malu terus menerima nikmat yang bertalu tiada terkira. Murabbi pilihan, kurniaanmu Rahman, sabar mengajarkan murid yang kekurangan. Tempatkanmu Rabbiku di syurga firdausmu,
moga bersama kekasih agungmu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah La ilaha illallah. InsyaAllah seterusnya kita akan buat zikir doa taubat insyaAllah. Ilahi lastu lil firdausi ولا أقوى على النعيم فحب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب عظيم Wahai Tuhanku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala nari jahimi فحب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب عظيم Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala
جاهلين فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي عظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. InsyaAllah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 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 Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Malam pertama Ramadan beroleh nazrah Tuhan, Malaikatur Rahman memohon keampunan, pintu bernama Ar-Rayyan sudah pun dijanjikan. Malam yang penghabisan dikurniakan kemaafan. Marhaban ya Ramadan
مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام janji Allah Ta'ala dua saat gembira bagi yang berpuasa pertama tika berbuka kedua tika di syurga bertemu penciptanya yang karim jadikanku merasai janjimu marhaban ya Ramadan مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام Pinta kami oh ya Allah makbulkanlah ibadah dari diri yang lemah dan juga sekalian ummah kurniakanlah hadiah dengan hati yang uzlah dari selain Allah dan jua Rasulullah dosaku yang berbuku padamkanlah wahai afu umpama bayi yang baru dilahirkan oleh ibu hanya Allah bagiku tiadalah sekutu dengan berkat Nabimu perkenankan doaku marhaban ya Ramadan مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر تمام صلوا عليه وسلموا لنا يوم الزين وسلموا اشفع لنا يوم الزحام Nabi kita pernah bersabda salawatlah di mana berada pasti sampai kepada baginda pahalanya pula berganda satu salawat yang dibaca kan ditulis 10 pahala memadamkan 10 dosa diangkat 10 darjatnya sallu ala khairil anamil mustafa badrin tamam sallu alaihi wasallimu اشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام begitu banyaknya fadilan bersalawat kepada baginda mahukah jika dituliskan di antara kedua mata bebas dari sifat munafik dan bebas dari neraka ditempatkan di hari kiamat
bersama para syuhada. Itulah ganjarannya dari Allah yang maha tinggi untuk mereka yang bersalawat tiap hari 100 kali. Sallu ala khairil anamil Mustafa badrin tamam. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا عليه خير الأنام المصطفى بدر تمام. صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. وما كان الله معذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Yang bermaksud, dan tidaklah sekali-kali Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab mereka sedangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan mereka, dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab mereka sedangkan mereka sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni ulama mengatakan bahawasanya dua amalan yang akan menyebabkan seseorang itu akan bebas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berada dalam hati kita, maka tidak akan diazab seseorang yang mana dalam hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak jadikan Nabi Muhammad sentiasa berada dalam hati kita? Iaitu dengan kita banyakkan bersolawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, dengan memperbanyakkan istighfar. Bila kita membanyakkan istighfar, insya-Allah kita akan bebas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di akhirat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal qataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal qataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفق لي عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. InsyaAllah istighfar sudah. Sekarang ni kita nak selawat pada Nabi SAW pula. Sama-sama ikut ya. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cahaya Nabi terang benderang, sinar di wajah setiap orang yang bersolawat pagi dan petang, beroleh rahmat malam dan siang. Tahukah kamu salawat itu membuka pintu redha Tuhanmu, akan diangkat amalan taat. Ayuhlah umat, kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hukum salawat jangan diperkecil, meninggalkannya dibilang bakhil. Dapat menyatap benar dan batil, tertunai hajat besar dan kecil. Melihat wajah kekasih Rahman, mimpi yang indah ramai idamkan. Jadikan hasratmu kenyataan dengan salawat.
diperbanyakkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tunjuk sikit solawat dalam bahasa isyarat. Jadi kawan saya akan baca selawat tu, saya akan tunjuk dalam bahasa isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh selawat sama-sama lah, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 InsyaAllah sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah sebelum nak tutup, saya nak baca sikit yang dinamakan dengan istighfar kabir dengan Sayyidul Istighfar. Istighfar kabir. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafara dzunub بذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى.
insya-Allah kami baca penutup dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. InsyaAllah kita lagi seminit lagi nak masuk azan. Kita ambil azan ikut waktu wilayah persekutuan sebab insyaAllah dalam ni majoritinya ramai daripada wilayah persekutuan. Jadi wilayah persekutuan Selangor. Jadi insyaAllah kita ikut majoriti yang mana dalam ni kita tengok ramainya majoritinya daripada belah sana. Jadi kita nak raikan. Bukan yang lain kita nak raikan. Bukan. Tapi kita nak meraihkan sebab dia majoriti ramai. Jadi insyaAllah kita lagi seminit sementara tu tinggal masuk. Dekat ni dah masuk 5.50 insyaAllah. Kita boleh azan. Okay lah insyaAllah. Kalau nanti kita tutup dengan azan insyaAllah. Allah insyaAllah nah insyaAllah. Dekat sini jam tunjuk 5.50 insyaAllah. Kalau kita tengok dekat takwim dia masuk kat wilayah persekutuan dengan Selangor 5.50 jadi boleh. Okay insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak ni azan wilayah mana yang kawasan tu kita masih ada waktu untuk wilayah persekutuan dengan ni insyaAllah dah masuk dah waktu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Okey, insyaAllah. Saya serahkan majlis kepada Ustaz. Okay, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Sadiq, Ilham Zan dan sahabat kita, insyaAllah, atas zikir munajat yang mereka alunkan. Masya Allah, tabarakallah, sangat menggugah jiwa lah pada saya, insyaAllah. Dan insyaAllah saya cuba bincang dengan dia orang, sebab tadi saya tengok ramai yang minta untuk kita usahakan sebolehnya pada sebelum buka puasa, kalau kita boleh dalam setengah jam ke 1 jam untuk kita bawa zikir munajat ni, daripada mungkin ramai daripada rakyat Malaysia disibukkan dengan cerita bukan gadis biasa kan, bukan biasa-biasa tu, lebih baik dengan zikir munajat lah dalam 10 minit akhir ni, insyaAllah, mudah-mudahan. Kan? Jadi terima kasih banyak kepada semua yang terlibat pagi ni. Alhamdulillah pagi ni kita lebih daripada 600 orang yang terlibat. Mudah-mudahan pastikan esok tidur awal untuk kita ada energi yang lebih kuat, lebih luar biasa, insya-Allah. Mudah-mudahan untuk 4am Club kita, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk terus semua istiqamah bersama-sama kita nak buat, dan tolong gerak kawan-kawan jiran kita, ajak mereka semua buat benda yang sama. Walaupun dia tak masuk dalam 4am Club kita pun, still dia boleh buat di rumah dia. Dan cuba gerak, ambil nombor telefon kiri dan kanan kita, telefon dia pukul 4 pagi, seolah-olah macam nak gerak sahur, dia bangun tu tak akan dapat pahala dah. Dan bangunkan keluarga. Saya tengok, alhamdulillah, tahniah kepada kawan-kawan yang berada di Zoom, majority ajak family untuk join sekali. Ramai yang anak duduk sebelah, anak duduk belakang, bini duduk atas ada apa semua tu. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan tu terus sampai habis pada 10 malam yang terakhir ni. Dan saya nak pastikan tuan-tuan, hari ni pastikan ada derma yang kita boleh buat, ada sesuatu yang boleh kita semula. Saya nak walaupun dengan RM1, saya akan bagi satu link kat tuan-tuan. Saya nak semua cuba usahakan walaupun dengan nilai RM1. Saya tak nak letak dengan angka tertentu. Tuan-tuan boleh pergi di madakcenter.com, tengoklah ada banyak gila kempen untuk asdah, kempen untuk beras, kempen untuk ayam, kempen untuk bangunan, kempen untuk tahfiz. Banyak ruang yang kita boleh ni. Saya nak pastikan, wajibkan pagi ni walaupun dengan nilai RM1. Saya tak kisah. Ana, kita sama-sama nak kepada sumbangan pahala kita, paksa diri macam mana tuan-tuan paksa bangun jam 4 pagi. Walaupun dengan nilai RM1. Start now. Jangan tunggu kaya baru nak menderma. Kita derma sampai kaya, insya-Allah, mudah-mudahan. Saya buat untuk saya, dan pagi ni saya hadiahkan ada RM1,000 kepada Nurul Husnida, tak silap saya, yang menang semalam challenge, dan yang lain pun boleh dapat, masih ada peluang. Hari ni buat post yang terbaik, tag kawan-kawan kita, make sure dia orang faham tentang wujudnya 4am Club Challenge Ramadan ini, untuk kita sama-sama dapatkan momentum yang terakhir di bulan Ramadan. Dan esok kita jangkakan, insya-Allah kita nak 1,000 orang. Kalau hari ni dia 600, esok insya-Allah 1,000 orang untuk bersama kita. So terima kasih. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan Allah campurkan istiqamah dan kekuatan untuk kita terus sampai habis. Dan saya akan usahakan untuk saya bertanya kepada adinda, adik-adik saya tadi, untuk kita usahakan kita buat pada setiap sesi sebelum berbuka puasa untuk zikir munajat kita, insya-Allah. Jadi Syed Nubaikon boleh, Nizah Halim boleh buka dekat Madat Center, dalam tu ada true pada payment gateway tu, tak gaduh susah-susah lah. Nanti lagi Syed Tim akan bagi link, insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu, kita tangguh majlis kita pada pagi ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah, astaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu dan ayah kami, dosa guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kami sedar tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa ya Allah, tangan yang banyak melakukan maksiat ya Allah, tangan yang banyak melakukan pada perbuatan-perbuatan yang haram ya Allah, tangan yang sama kami pernah menulis perkataan yang haram, tangan yang sama kami pernah menyakitkan orang. Maka ya Allah, banyaknya dosa kami ya Allah, kalau kau tak ampunkan kami, takut kami akan diazab dengan azab yang pedih ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pada pagi ini kau menghimpunkan kami ya Allah, sebilangan ramai, ada hampir 600 orang ya Allah, untuk sama-sama kami mengambil manfaat dan fadilat keberkatan malam-malam yang terakhir dalam bulan Ramadan ini ya Allah, yang disebut dengan qiyamul lail. Kami bangun, ada pada kalangan kami yang diberikan kesempatan untuk salat tahajud, ada dalam kalangan kami yang dapat untuk dia sembahyang tasbih, ada dalam kalangan kami yang sempat dia sembahyang taubat, ada dalam kalangan kami yang sempat membaca Al-Quran, ada dalam kalangan kami yang sempat berdoa dan mengadu setiap daripada apa yang kesusahan yang sedang kami tanggung ya Allah. Ya Allah, kami tak kuat ya Allah, tanpa-Mu ya Allah kehidupan kami tidak punya apa-apa ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pada pagi ni ya Allah, walaupun kami di siang hari ni kami banyak buat dosa, kami banyak maksiat, tapi Kau masih memilih kami ya Allah untuk berada daripada kalangan golongan orang-orang yang saleh, golongan orang yang baik ya Allah. Walaupun kami tak baik ya Allah, tapi kami dihimpunkan bersama dengan sahabat-sahabat kami ya Allah, sahabat syurga kami ya Allah, sahabat-sahabat yang insya-Allah kami akan bersaksi bahawasanya hari ini adalah hari kedua yang kami bangun bersama-sama ya Allah, selama 2 jam kami tunggu di depan ya Allah untuk zikir munajat, baca Quran, tazkirah dan banyak daripada kebaikan ya Allah. Ya Allah, campurkan kekuatan dalam hati kami untuk istiqamah sampai kami mati ya Allah. Kau berilah kekuatan untuk kami bangunkan anak isteri kami, pasangan hidup kami ya Allah, untuk kami bersama-sama menghidupkan malam-malam dalam 10 malam terakhir ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pada kami yang sakit kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah, pada kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami ya Allah, pada kami yang mendedahkan aurat kurniakan kekuatan untuk kami buang gambar-gambar yang lama kami ya Allah, atau kami membetulkan kehidupan kami yang sekarang ya Allah, agar ya Allah kami dapat membina masa depan yang lebih baik pada diri kami ya Allah, untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, pada kami yang sedang menanggung kesusahan ya Allah, Kau lepaskanlah kami jalan kesusahan kami ya Allah. Ya Allah, hati kami ini ya Allah, kami sakit ya Allah, saat kami tak boleh mampu menyelesaikan masalah ya Allah, maka ya Allah kami mengadu kepada-Mu ya Allah, diberikan kekuatan kepada kami semua ya Allah. Pada kami yang belum dikurniakan zuriat ya Allah, maka Kau berilah kekuatan, Kau berilah nikmat rezeki anak dan zuriat kepada kami. Pada kami yang belum mempunyai pasangan yang saleh dan salehah, izinkanlah ya Allah dimurahkan rezeki dalam bab jodoh kepada kami, diberikan pasangan yang boleh memimpin tangan kami masuk ke dalam syurga, mendekatkan kami dengan-Mu ya Allah, mendekatkan kami dengan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepada-Mu ya Allah, izinkanlah apa yang kami anjurkan pada pagi ini andai ada kebaikan untuk disebarkan seluruh dunia ya Allah, agar kami dapat bangunkan seramai mungkin manusia ya Allah, untuk sama-sama kami untuk kami takharub, kami mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Allah. Kami dah cukup disibukkan siang hari dengan banyak urusan dunia kami ya Allah, dengan hiburan kami ya Allah, maka pada saat ini ya Allah, izin kalau ada sebis daripada kehidupan kami, saki baki dalam kehidupan kami ya Allah, dapat dihiasi dengan jalan-jalan agama sebelum kami banyak buat silap, buat salah ya Allah. Tapi tahun ni Kau izinkan kebaikan pada kami untuk bertemu dengan sahabat-sahabat yang saleh dan salehah ni ya Allah, maka izinkan kekuatan sama kami ya Allah. Lalu Kau pastikan kami ada tanggungjawab untuk kami sebarkan kebaikan ini kepada seramai mungkin orang, dan Kau jadikan ada harta yang pada milik kami ya Allah, dapat kami bersedekah pada hari ini dan hari-hari seterusnya ya Allah, walaupun dengan nilai sekecil mana sekalipun ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, terimalah segala taubat kami, amalan kami, sebutan kami, bacaan kami, zikir kami, amalan dan daripada pakaian kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dan terakhir saya minta tuan-tuan tolong share post kita pada pagi ini untuk ramai lagi dapat manfaat dan kebaikan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.